I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Assalamualaikum kepada Syafiq. Nama saya Nur Munazirah binti Ahmad Hamzah. Nombor masjid saya ialah D2010526. Saya akan membentangkan tentang pengurusan acara. Pengurusan acara terdapat di mana-mana sahaja di Malaysia, seperti di jabatan, kerajaan, sekolah, institusi, taman perumahan, universiti dan sebagainya. Acara rasmi merupakan majlis atau sambutan yang dianjurkan oleh kerajaan bagi menyambut atau memperingati peristiwa tersebut. Acara ini dianjurkan oleh pelbagai pihak, sama ada kerajaan persekutuan sendiri atau kerajaan negeri. Anjuran bersama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, kementerian jabatan atau agensi kerajaan, sama ada majlis rasmi atau tidak rasmi. Pengurusan acara akan disusun dari rancang dengan teliti sebelum pelaksanaannya. Hal ini bertujuan agar tidak berlaku sebarang gangguan semasa majlis dilaksanakan. Amalan istiadat dan protokol pula secara umumnya bermaksud set peraturan dan tata cara untuk membolehkan sesuatu majlis rasmi kerajaan yang dianjurkan dan diuruskan dengan teratur dan sempurna. Pengaruhnya pula boleh menawarkan kursus-kursus dan bengkel profesional seperti pengurusan organisasi dan peningkatan produktiviti, pengurusan dan motivasi diri, dan juga pembangunan keluarga dan peningkatan kemahiran diri. Seterusnya adalah skop ciri pengurusan perhotelan, industri pelancongan dan bagaimana mereka berinteraksi. Industri perhotelan dan pelancongan dianggap sebagai satu kelompok produk yang unik di mana ianya menawarkan kedua-dua produk tangible dan intangible, iaitu aspek produk dari servis, produk dan servis yang diperlukan oleh pelanggannya. Satu, dalam persaingan menarik pelanggan. Berbagai produk dan servis telah ditawarkan oleh para pemilik hotel. Antara produk dan servis yang ditawarkan oleh pemilik hotel ialah pakej penginapan rumah, servis makanan percuma dan lain-lain lagi. Kebelakangan ini, beberapa pengusaha hotel di Malaysia telah mewujudkan suatu trend baru dalam industri perhotelan di negara ini dalam usaha menarik pelbagai pelancong dari seluruh pelosok negara. Dalam usaha menarik pelancong, terutamanya yang beragama Islam, sama ada dari dalam atau luar negara, pengusaha hotel telah mempromosikan perkhidmatan makanan halal di dalam hotel melalui pensijilan halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau dikenali sebagai JAKIM. Tindakan sesetengah pihak hotel mendapatkan pensijilan halal JAKIM dianggap tepat pada masanya, memandangkan jumlah kedatangan pelancong dari negara-negara Islam juga sentiasa bertambah pada saban hari dan saban tahun. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh tuan rumah yang unik dan mesra kepada pelancong antara masa mampu menarik kedatangan pelancong untuk melawat ke suatu tempat, terutamanya di negeri Melaka. Di negeri Melaka yang telah diiktiraf sebagai tapak warisan bersejarah UNESCO, daripada senario di atas timbul tanda tanya apakah produk perkhidmatan yang diminta oleh pelancong antarabangsa dan mampu ditawarkan oleh tuan rumah. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis
Pengaruh tuan rumah kepada pelancong antarabangsa dalam sektor perkhidmatan di persiaran jangka. Kajian ini merangkumi 100 orang tuan rumah dan 150 pelancong antarabangsa. Hasil kajian menunjukkan interaksi tuan rumah dengan pelancong antarabangsa dalam sektor perkhidmatan antarabangsa yang berpuas hati untuk berinteraksi dengan tuan rumah dalam sektor perkhidmatan. Antara produk perkhidmatan yang ditawarkan oleh tuan rumah ialah penginapan, tempat agama, pengangkutan, kemudahan, restoran atau kafe, cara melayan dan lain-lain perkhidmatan. Secara ringkasnya, produk perkhidmatan yang ditawarkan oleh tuan rumah di persiaran jangka semasa berinteraksi dengan pelancong antarabangsa amat dinikmati oleh pelancong antarabangsa. Ciri-ciri untuk menjadi perancang acara yang berkesan ialah, secara umumnya, seseorang pengurus acara mestilah memahami dan berupaya mencerna proses-proses asas dalam pengurusan program, iaitu perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian. Setiap komponen pengurusan tersebut perlu dibuat senarai semak yang lengkap dan juga mengambil kira keperluan sumber dan tahap kecekapan tenaga pelaksanaan yang terlibat. Sebagai contohnya, pada peringkat perancangan, pengurus acara hendaklah menyediakan senarai tugasan atau skop tugasan yang terperinci, termasuklah mengenal pasti sumber manusia atau tenaga kerja yang sesuai dan berkelayakan, butiran alatan dan kelengkapan kos perbelanjaan sekiranya ada, atau cara pentadbiran yang lengkap, menyediakan susun atur dan lakaran layout program, maklumat kawalan, keselamatan, perkhidmatan kecemasan dan lain-lain yang berkaitan. Akhir sekali, faktor yang mempengaruhi pengurusan acara dalam keadaan wabak yang kita hadapi sekarang, iaitu wabak COVID-19. Pandemik COVID-19 bukan sahaja menyebabkan krisis kepada kesihatan awam, malah kepada ekonomi dan pasaran buruh keseluruhannya. Ia telah menambah dan cabaran kepada golongan pekerja, majikan dan kerajaan. Tambahan pula dengan pelaksanaan arahan penjarakan sosial dan perintah kawalan pergerakan, majoriti pekerjaan utamanya yang bergantung kepada interaksi kepada pelanggan secara fizikal turut terkesan. Belia berumur 15 hingga 29 tahun, merangkumi hampir 40% daripada keseluruhan tenaga buruh di Malaysia, dan peranan sebagai tunjang kepada kemakmuran ekonomi negara tidak dapat dinafikan. Adalah penting untuk memastikan belia, termasuk graduan baharu, bukan sahaja memperolehi pekerjaan, malah memperolehi pekerjaan yang berkualiti dan setaraf dengan kelayakan mereka. Situasi pasaran buruh pada masa ini sangat mencabar, ditambah pula dengan krisis pandemik COVID-19 yang menyekat banyak pergerakan dan aktiviti ekonomi. Namun, ekonomi masih perlu bergerak lagi, memastikan kesan negatif semasa dan selepas COVID-19 adalah minimum. Alasan utama tempoh PKP yang panjang menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan perniagaan. Kos operasi terpaksa ditanggung. Namun tiada keuntungan berikutan, tiada pelanggan. Terutama apabila sepadan negara ditutup sepenuhnya kepada pelancong asing. Mereka juga memberi alasan tempahan dibuat pelancong asing yang dibatalkan.
Dalam satu laporan, pembatalan tempahan bilik hotel ketika itu mencecah RM58 juta ringgit Malaysia. Pada masa sama, ramai dibuang kerja atau disuruh mengambil cuti tanpa gaji ataupun mengalami pemotongan gaji bulanan. Dalam satu tinjauan, kos gaji pekerja 1/3 daripada kos operasi hotel keseluruhannya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.